Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Azrul bin Musa. Orang boleh panggil Bro Azrul lah. So sudah berkhidmat di Hidayah Center selama kiranya sudah 3 tahun lah. 2 tahun setengah tu lebih kurang 2017 yang masuk kan. So tahun ni tahun ketiga lah. So berkhidmat di Hidayah Center sebagai eksekutif dana. Dan untuk sempena hari raya orang kata bulan Zulhijjah yang akan datang ni, so saya berkhidmat, saya perseincas lah untuk projek korban for mu'alaf lah. So itulah sedikit untuk saya. Berapa tahun dah? Berapa lama dah berkhidmat dengan Hidayah Center? 2 tahun setengah lah, masuk tahun ketiga lah. Pasti juga banyak program-program yang Bro Azrul terlibat ni. Kan? Alhamdulillah, mungkin sekejap lagi boleh kongsikan lagi kan apa pula pengalaman Bro Azrul. Baik, beralih pula kepada Ustaz Bidin atau Ustaz Zainal Abidin. Sebut nama pun dengan bahasa Arab ni. Makhraj yang betul. Makhraj yang betul. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri Ustaz. Silakan. Saya Zainal Abidin bin Abdul Rahim. Orang selalu panggil Bidin lah. Dulu orang panggil Zainal, tapi sebab bahasa Arab dia tak boleh berhenti dekat al. Jadi saya tukar kepada Abidin. Akhirnya orang pendekkan juga jadi Bidin. Nak juga pendekkan. Nak pendekkan juga. Alhamdulillah, sekali lagi selamat datang buat dua orang tetamu kita, tetamu hebat ni Mona. Kita pun banyak juga nak dapatkan inspirasi juga pengalaman daripada dua tetamu kita ini. Kita cerita tentang korban for mu'alaf. Dan untuk kita nak tahu, mungkin kita nak tahu apakah anjuran Islam dalam melaksanakan ibadah korban. Mungkin Ustaz Bidin boleh jelaskan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya ibadat korban ni adalah salah satu ibadat yang besar lah di dalam Islam, kerana menjadi satu budaya bagi mana-mana agama sekalipun. Pengorbanan yang paling besar adalah dia akan menyembelih untuk Tuhan dia. Itu adalah mana-mana agama sahaja, dia pengorbanan yang paling besar adalah dia akan cuba untuk menyembelih, menumpahkan darah kepada Tuhan dia. Sebab tu kita selalu tengok orang-orang menyembelih. Kalau orang-orang Arab jahiliah dahulu, dia akan menyembelih kepada patung-patung berhala. Ada juga yang menyembelih kerana sebab-sebab yang tertentu seperti sakit dan sebagainya. Tetapi di dalam syariat Islam, apabila datang syariat Islam, masih lagi meneruskan ibadat korban. Cuma ibadat korban itu ditukar kepada korban kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dagingnya boleh dimakan oleh manusia. Berbeza dengan di zaman jahiliah, di mana apabila mereka menyembelih binatang, mereka membiarkan sahaja daging itu. Nampak agak membazir lah. Oleh itu Allah SWT, seperti yang Allah turunkan dalam surah yang pendek, surah Al-Kawthar, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Antara maksud perkataan wanhar tu, selain daripada maksudnya sebagai beribadatlah, fasalli li rabbika, dan sembahlah, solatlah kepada Tuhan kamu. Wanhar tu juga diterjemahkan kepada dan sembelihlah. Dan itu menunjukkan antara kuatnya ibadat korban dan ibadat penyembelihan ini dalam Islam. Begitu juga dalam doa iftitah yang kita selalu baca, kita selalu sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, selalunya kita terjemahkan dan ibadatku. Ada juga terjemahan yang menunjukkan nusuk ni bermaksud sembelihan. Wa nusuki wa mahyaya, seluruh kehidupanku, wa mamati, dan seluruh dan kematianku juga adalah lillahi rabbil alamin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita menjelang bulan Zulhijjah ni, ibadat yang paling utama untuk orang yang tidak dapat pergi ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, adalah dengan dia berkorban, menyembelih di tempatnya sendiri. Itulah antara besarnya ibadat korban ini bagi seorang Muslim, dan juga bagi umat Islam yang tidak berada di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah, kan itu yang kita tengah laksanakan supaya kita sebagai umat Islam akan sama-sama dapat sertai ibadah korban dengan penuh ikhlasnya, kan. Kita nak berkorban ni macam-macam lah perubahan untuk diri kita sebenarnya. Baik, kita nak berbalik sedikit kepada Encik Azrul. Mungkin hari ini Encik Azrul ada pengalaman juga dalam bersama dengan mu'alaf. Jadi sebenarnya bila sebut tentang korban ni, apa yang saudara baharu kita faham, dan macam mana pula nak memberikan kefahaman kepada mereka? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara tentang korban for mu'alaf ni, kan. So bila cerita tentang korban for mu'alaf ni, orang akan tanya, mu'alaf sendiri akan tanya, kan, kenapa orang kata ada ibadah korban dalam Islam tu kan sendiri, kan.
Macam Ustaz Bidin ceritakan bagaimana ibadah korban ni sebenarnya adalah ibadah yang antara ibadah yang paling, orang kata paling agung lah kita kan, paling ke atas sempurnaan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So bila mana mereka faham yang bahawa ni ibadat korban ni orang kata ibadat yang paling agung, so diorang dapat kefahaman tu. So dan kita di Hidayah Center sendiri yalah, kita buat satu inisiatif yang mana kita laksanakanlah ibadah korban for mu'alaf ni, yang mana kalau kita tengok korban for mu'alaf ni dia berbeza sedikit dengan orang kata program-program korban di luar sana kan. So kita khaskan yang mana korban for mu'alaf ni adalah untuk untuk diorang ni lebih memahami bagaimana bila mana hari korban ni berlaku kan, pada bulan Zulhijjah itu sendiri kan. So diorang kadang-kadang tu mualaf kita ni sendiri dia bila mana berlaku bulan hari raya korban ni, diorang ni macam agak teka belakang lah kan, macam teka masyarakat. Kita di Malaysia ni bila buat korban ni kita anjurkan di masjid-masjid kan. So mualaf-mualaf kita ni dia agak di luar ni macam belum terbiasa kan. So bila saya ambil inisiatif nak buat korban for mualaf, yang mana kita libatkan diorang bukan setakat dalam pengagihan daging-daging saja, tapi kita libatkan diorang dalam projek. Maksudnya diorang sama-sama membantu gotong royong kan. So ini supaya diorang ni akhirnya biasa menjadi Muslim lah, maksudnya tak ada terbiasa menjadi Muslim, terdedah kan dengan masyarakat Islam yang lain kan. Tak naklah dia orang ni beli korban je kan, terkecuali pula kan. Mereka tahu tapi tak pernah meniagai. Mereka sebelum ni dah nampak dah orang Islam buat macam ni, tapi kenapa itu yang mereka tak tahu. Baik, betul tu. Itu antara perkongsian kita di bahagian pertama ni, Mona. Kejap lagi kita nak dengarkan lagi macam mana pula sebagai NGO yang bertindak sebenarnya untuk menguruskan ibadah korban ni yang boleh melibatkan sebenarnya majoriti saudara baru kita kan. Seronok kan, sebab kita lahir-lahir, Mona, kalau hari raya korban ni tengok ayah, ikut ayah. Kalau saudara baru kita macam mana? Kan baru nak terdedah dengan perkara-perkara ini. Kejap lagi kita dapatkan lagi perkongsiannya, okey? Dan kita beralih ke Ustaz Bidin. Pada waktu ini kita nak tahu bagaimana Ustaz kita sepatutnya seorang Muslim itu mempunyai kesedaran untuk turut serta dalam ibadah korban for mu'alaf ini. Kan Ustaz, kita dah kalau umur 20 tahun 20 kali Ustaz kita dah memasuki ke setiap tahun sambutan korbannya Ustaz. Jadi macam kesedaran tu Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah dilahirkan sebagai seorang Muslim lah. Kebanyakan kita dilahirkan sebagai seorang Muslim, dan seperti yang dikongsikan oleh Syafiq tadi, kita berpeluang lah untuk mengikut ibu bapa setiap kali perayaan untuk melihat bagaimana upacara korban tu dilaksanakan. Tapi bila menjelang dewasa, masih lagi budaya yang sama, iaitu kita masih lagi menjadi tukang tengok, walaupun hanya sebagai penonton sahaja. Tak berani juga. Masih lagi belum berani dan kita masih lagi kita tidak berani untuk melaksanakan sendiri ibadah korban itu. Bagaimana jika begitu keadaan kita sebagai seorang Muslim, bagaimana pula dengan seorang yang baru menjadi saudara kita, saudara baru? Bagaimana pula dengan dia, di mana dia tidaklah dibesarkan ada ibu bapa yang membawa dia melihat menonton acara korban. Tiba-tiba apabila dia sudah berumur, katakan dia memeluk agama Islam ketika umur 30 ataupun 40 tahun, tiba-tiba kita nak ajak dia untuk sertai ibadah korban ni, tentulah dia rasa sangat janggal. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, di mana Nabi SAW sebut, barang siapa yang mempunyai keluasan di dalam harta dia, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang ke padang solat. Ini betapa kuatnya penekanan Nabi SAW kepada para sahabat yang mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan sedikit daripada harta dia untuk melaksanakan ibadah korban. Begitu juga kita sebagai seorang Muslim, kita telah menjadikan perayaan tu telah tempatan kan. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut di localize. Local tempat jika kita perayaan korban di negara-negara Muslim yang lain begini, negara Muslim yang lain begini, negara Muslim yang lain begini. Begitu juga dengan di Malaysia,
budaya kita setiap kali musim perayaan kita ada budaya balik kampung. Jadi pengalaman saya bersama dengan saudara baru, saya bergiat bermula daripada tahun 2015 sebagai AJK di kawasan saya saja. Saudara baru ni amat rasa kesepian ketika perayaan kerana semua aktivis ataupun ramai daripada kalangan aktivis pulang ke kampung masing-masing. Jadi mereka ketinggalan untuk mengajak mereka ke masjid. Kita tahu di masjid di mana-mana sahaja akan diadakan korban, tetapi siapa yang nak mengajak mereka ke masjid yang biasa menyantuni mereka sepanjang tahun tu pulang ke kampung. Jadi mereka ketinggalan dalam isu ini. Kerana itulah Hidayah Center Foundation melihat ini sebagai satu peluang lah untuk kita santuni saudara baru dengan cara kita membawa dia. Di samping kita juga melaksanakan hadis tadi, iaitu kita mengeluarkan sumbangan sedikit daripada duit kita untuk kita melaksanakan ibadah korban. Di samping itu kita juga menyantuni saudara baru dalam program yang kita nak buat ini. Okey kan, insya-Allah moga-moga ada juga ruang peluang untuk saudara baru kita dapatlah merasa macam seperti apa yang Encik Azrul maklumkan tadi, dapat tengok, dapat juga merasa untuk bahagi-bahagikan orang kata apa, daging korban tu kepada semua orang. Okey, baik, bila sebut tentang bila kita buat korban ni, saya kira banyak perkara yang memberi inspirasi hidup kita. Kan, bila kita buat korban, satu kita dapat sumbangkan wang kita, kumpulkan wang kita. Yang kedua, kita agih-agihkan juga hasil daripada korban itu kepada masyarakat, dah jadi sedekah kat situ. Tapi kalau kita buat perkara ibadah ini, saya rasa ada juga kesannya terhadap rakan-rakan mualaf kita. Mungkin juga Azrul ada cerita kisah yang nak dikongsikan berkaitan dengan situasi ni. Okey. Untuk korban for mualaf di Hidayah Center ni kan, kami kebanyakannya kami buat ni di perkampungan-perkampungan mualaf yang di pedalaman. Okey. So bila kita sebut pedalaman ni, kita pun tahu keadaannya adalah sangat daif apa semua kan. So bila kita buat korban for mualaf ni, sebagai contoh lah, saya cerita satu cerita di Sabah lah kan. Kita ada satu aktivis nama dia Pak Mael kan. So Pak Mael ni dia sebagai pendakwa kita di kampung Pengalungan. So dia kampung Pengalungan ni majoritinya adalah umat Islam situ hanyalah minoriti lah kira je kan. So kalaulah tak ada Pak Mael ni, maksud tak ada inisiatif nak buat korban tu sendiri kan. So bagaimana dia orang pun duduk pedalaman, lepas tu tak ada orang nak buat korban, so tak tahu tentang korban. So aktivis kita Pak Mael ni dia ambil inisiatif kan, buat korban for mualaf walaupun umat Islam di situ hanya minoriti kan. So dan kita tahu orang pedalaman ni sendiri macam tak biasa dengan sembilihan-sembilihan, maksudnya berlakunya korban ni kan. So dalam orang kata kita buat korban ni menunjukkan bagaimana selain kita dapat menyantuni mualaf sendiri kan, kita juga dapat orang kata memberi orang kata contoh yang teladan yang baik kepada majoriti non-Muslim yang ada di situ kan. Orang kata pedalaman Sabah ni sangat mencabar lah kan, sebab Pengalungan ni kita tahu dia bukanlah satu orang kata pedalaman sangat dalam lah, nak masuk pun kena naik boat apa semua kan. So nak bawa haiwan korban tu ke pedalaman tu sangat mencabar kan. Sebab tu orang kata yang mana orang kata penyumbang-penyumbang kita yang menyumbang untuk mengambil bahagian dalam orang kata apa tu, kadang-kadang kita bukanlah nak kata, tapi memang tak cukup. Maksudnya pengurusan untuk urusan korban tinggi kan. Nak harga lembu, lepas tu nak bawa naik lori apa semua tu kadang-kadang susah cakap, memang defisit lah orang kata kan. Apa yang bahagian tu kita terpaksa tambah lagi lah dengan duit Hidayah Center sendiri lah kan. So itu salah satu pengalaman di Sabah lah kan. Kita juga berbuat juga dekat orang kata kalau di Semenanjung kita buat di kalau tahun lepas lah, kalau kita buat di Pos Lejang. Pos Lejang ni perkampungan orang asli lah kan. So pengalaman di perkampungan asli ni, kita sebenarnya kan pada asalnya kita nak buat satu ekor saja, lembu saja kan. Tapi last minute ada orang nak menyumbang tambah lagi kan. Satu kan. Sebenarnya dekat Pos Lejang ni kampung dia besar lah juga. Kita ada 4 kampung di situ kan. Walaupun kita buat 2 ekor lembu kan kepada masyarakat orang asli di situ, tapi masih lagi macam tak cukup lah kitanya, macam kita tak cukup lah, tapi dia macam cukup-cukup lah, tak ada lebih apa semua kan. Kalau kita buat satu kan, maksudnya bayangkan bahagi-bahagi nak bahagi-bahagi tu kan. So
ini memberi kesedaran lah kepada kita kan, bahawa sebenarnya pentingnya untuk kita menyantuni mualaf kan. Lebih-lebih lagi pada bulan Zulhijjah ni, hari raya Adha ni kan, mana kita boleh sama-sama sumbang untuk dorang, bantu dorang, nak memperkenalkan bagaimana hari raya korban itu berlaku kan. So banyak juga pengalaman tu Cik Azrul bila pergi tambah-tambah ke Sabah Sarawak santuni sahabat kita di sana. InsyaAllah kita juga doakan semoga dipermudahkan, mungkin ada program-program yang akan dilangsungkan lagi selepas ini. Baik Ustaz, bila sebut tentang ibadah korban Ustaz, kita nak laksanakan ibadah ni kena ada ilmu, kena ada didikan Ustaz. Tapi Ustaz sendiri hari ini juga terlibat dalam misi untuk memberikan kefahaman kepada sahabat baharu kita. Ustaz, apa juga persediaan penyerapan yang perlu kita berikan kepada saudara baharu kita Ustaz? Sebab kita dekat rumah ni pun kadang-kadang ada aunty, uncle sebelah bertanya kepada kita, sebenarnya apa persediaan kita juga nak memberikan kefahaman kepada orang. Kita nak tahu ilmu didikan kita ni supaya orang bukan Islam pun faham, dan tambah-tambah lagi ilmu didikan itu pun kita nak berikan kepada saudara baharu kita pun sama nak berikan penerangan. Mungkin Ustaz ada pengalaman di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ibadah korban ni ada 3 perkara pengajaran praktikal yang kita sepatutnya kena dalami sebelum kita laksanakan ibadah korban. Yang pertama adalah ibadah korban ini adalah dia menumpahkan darah makhluk yang bernyawa. Apabila kita menumpahkan darah makhluk yang bernyawa, tak sama seperti kita bersedekah dengan wang ringgit. Kerana itu orang yang sudah melaksanakan korban ataupun dia sendiri melihat dan ataupun dia menyembelih dengan tangan dia, dia akan rasa betapa tingginya ibadah dia itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi kena dibezakan kalau kita tidak bezakan pun memang perasaannya tidak sama. Orang yang menyumbang dengan wang ringgit dan juga orang yang berhadapan dengan binatang dengan dia menumpahkan darah. Kerana itu di dalam mazhab-mazhab fiqh memang menyebutkan sebaik-baik korban adalah disembelih dengan tangan tuannya sendiri. Sekiranya dia mampulah, sekiranya pandai. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan yang pertama juga, iaitu kita apabila kita berhadapan dengan makhluk yang bernyawa, kita tidaklah menghina makhluk itu, kerana kita sedang mengorbankan dan juga mempersembahkan kita haiwan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bukanlah sampai kepada Allah daging-dagingnya ataupun darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa. Takwa tu. Jadi apa takwa kita di dalam menyembelih binatang ataupun makhluk yang bernyawa ini? Takwanya adalah seperti yang Nabi SAW sebut di dalam hadis, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada semua perkara. Apabila kamu membunuhlah dengan yang terbaik. Apabila kamu menyembelihlah dengan yang terbaik. Hendaklah salah seorang daripada kamu tu merehatkan haiwannya. Jadi ini ilmu merehatkan, juga ilmu menumbangkan. Itu semua memerlukan ilmu. Dia bukanlah pada hari kejadian barulah kita nak memberi pengalaman. Kita kata silakan encik pegang, tarik ekor, tarik tali. Kita menyebabkan haiwan itu rasa tidak selesa dan juga tidak rehat, terseksa. Bertentangan dengan hadis Nabi SAW menyuruh kita supaya merehatkan haiwan itu. Dan juga sambungannya, hendaklah menajamkan pisaunya. Itu. Jadi ini menunjukkan bahawa ibadah korban ni bukan kita nak menghina binatang, tetapi kita nak mengangkat binatang tu ke nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajaran yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam ilmu untuk korban ni adalah apa yang kita perlu lakukan dengan daging-dagingnya, dengan tulang-tulang dia, itu juga perlu dipelajari. Selain daripada kita boleh dapatkan di pengajian-pengajian, kuliah-kuliah di masjid, di surau, boleh juga kita bertanya kepada ahli-ahli ilmu dan juga ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa. Kita tanyakan kepada mereka apa yang sebaiknya kita buat dengan daging, apa yang sebaiknya kita buat dengan tulang, dan juga bahagian-bahagian di dalam haiwan itu. Itulah 3 perkara yang seharusnya kita lah, bukan kata saudara baru semata-mata, kita semua sekali, termasuklah saya pun perlu dalami sebelum kita berhadapan
berhadapanlah dengan ibadah korban ini. Menyantuni korban itu sendiri, haiwan itu sendiri yang nak dikorbankan. Ada adab-adab dia. Bila Ustaz cakap ni Munah, kita pun rasa terulang kaji lagi ni. Kena ingat balik ni. Dengan apa kita perlu buat kan, sedekah kita tu dikategorikan macam mana, hasil kumpul duit kita tu dikategorikan macam mana pula kan, untuk kita nak membeli haiwan korban tersebut. Dan kita bersama Encik Azrul atau Bro Azrul, kita nak tahu bila dan di mana korban Forum Mu'allaf ini akan dilaksanakan, dan adakah kawasan-kawasan pendalaman di Sabah dan Sarawak yang mempunyai penduduk Mu'allaf turut dipilih seperti yang sebelum-sebelum ni, ada tahun ni akan terpilih juga? Okey, untuk tahun ni lah kan, seperti mana tahun-tahun lepas kan, sebenarnya untuk korban Forum Mu'allaf ni kita dah kiranya 2019 ni tahun keempat lah kita laksanakan. Sebelum ni tahun pertama kita hanya laksanakan di pendalaman Sabah saja, kan. So start 2017 kita buat juga di Semenanjung dan beberapa kawasan terpilih lah, kan. So untuk di macam saya katakan tadi, di Sabah memang kita fokus di kawasan-kawasan pendalaman. So dekat di Sabah saja kita ada 28 kampung yang terpilih lah, kan. 28 kampung kan. Memang banyak lah. Sebab kita target dalam lebih kurang dalam 28 ekor lembu lah, kan. So kita juga kita buka juga untuk kambing kan. Siapa yang nak menyumbang, nak mengambil bahagian dalam kambing pun boleh juga. Tak ada masalah kan. Kita buka juga. So di Sarawak juga kita buat juga di beberapa kawasan. Sebagai contohnya di Bintulu kan. Kita buat di Miri, di Kota Samarahan, Sibu dan Kuching lah. Selain tu di Semenanjung pula kita buat beberapa negeri lah. Sebagai contohnya di Pahang, Melaka kan. Melaka kita buat di Komplek Darul Huda. So dekat Perak kita buat di Tapah dan juga Slim River. Itulah untuk di negeri di Semenanjung lah kan. Sebab fokus utama kita adalah untuk mu'allaf-mu'allaf di di Sarawak lah kan, Sabah dan Sarawak tu kan. So orang kata pelaksanaan kita ni, pengagihan daging mu'allaf ni juga orang kata bukanlah orang kata just kepada mu'allaf-mu'allaf tu juga, tapi kita agi-agi juga kepada keluarga mu'allaf tu sendiri kan. Kadang-kadang yang non-Muslim tu pun dia orang dapat merasai kan, sebab kita nak tunjukkan kepada terutamanya keluarga mu'allaf ni kan. Contoh bagaimana dengan orang kata pengagihan ataupun semangat gotong royong yang yang kita buat semasa korban tu sendiri kan, yang kata mampu insya-Allah membuka hati-hati keluarga mu'allaf ni lah. So memang itulah kita punya tujuan kan. Nak buat yang mana di center memang fokus dia, memang fokus korban ni adalah untuk dalam kita menyantuni mu'allaf tu juga, dalam masa sama kita nak berdakwah kan, terutamanya kepada keluarga mu'allaf tu sendiri lah kan, dan orang lain pun boleh kan. Jadi saya kira dengan ibrah korban ni yang benar juga kita pun dapat salurkan kepada sahabat-sahabat saudara baharu kita yang mungkin kurang berkemampuan untuk sama-sama mendapat hasil ibadah korban tersebut kan. InsyaAllah moga dapat juga merasailah orang kata dagingnya kan, insyaAllah. Baik Ustaz, berbalik kepada Ustaz, dan bila sebut tentang ibadah korban pastinya juga kita terlibat dengan pengagihan daging korban tersebut. Bagaimana pula dengan pengagihan daging korban kepada non-Muslim, terutamanya yang hatinya dekat dengan agama Islam? Contoh pengalaman pedalaman yang masyarakat pedalaman yang penduduknya terdiri daripada pelbagai agama, Ustaz. Boleh ke Ustaz, macam mana? Ini yang saya sebutkan tadi, antara 3 perkara yang kita perlu dalami sebelum kita berhadapan dengan ibadah tu, iaitu ilmu berkaitan dengan daging, dengan tulang dan sebagainya. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, memang yang muktamadnya dah tidak dibenarkan kita memberi daging korban kepada bukan Islam, kerana korban ni adalah satu ibadah. Apabila dia ibadah, maka dia dilaksanakan oleh orang Islam untuk orang Islam. Tetapi saya suka untuk memetik tulisan daripada Datuk Dr. Mufti Wilayah Persekutuan yang sudah ditanyakan tentang isu ini, dan juga dia menulis dengan beberapa huraian ringkas tentang pandangan-pandangan ulama dalam hal ini.